Okey, so video kali ni cikgu akan mengajar ataupun berkongsi macam mana transistor tu digunakan bersama dengan termistor. Okey, masih lagi di bawah tajuk transistor sebagai switch automatik. Okey, jadi sama macam video sebelum ni yang kamu belajar tentang transistor bersama dengan perintah pekercahaya. Okey, so kamu kena kenal dulu simbol kepada termistor. Okey, yang inilah, ini adalah simbol kepada termistor yang ada dalam litar elektronik. Okey, dia asas dia sama je, dia adalah sebuah perintang. Okey, kemudian kita tambah satu garisan macam ni. So dia akan menjadi termistor ataupun perintang peka haba. Okey, perintang peka haba ataupun termistor. Okey, daripada perkataan terma kat sini. Okey, thermal. Okey, thermal ataupun termistor. Okey. Jadi kamu kena ingat sifat termistor ni dia sensitif kepada haba. Okey, bila termistor ni berada dalam keadaan suhu rendah ataupun berada dalam keadaan suhu bilik, okey, rintangan termistor ni akan menjadi besar. Okey, rintangan termistor akan jadi besar bila berada dalam suhu bilik. Okey, bila termistor terdedah pada suhu tinggi, rintangan dia automatik akan menurun. Okey, jadi sama macam PPC kan, rintangan PPC dengan termistor ni berubah mengikut keadaan. Kalau PPC kepada cahaya, kalau termistor kepada haba. Okey, jadi sifat ni memang tak akan berubah. Okey, boleh. Okey, satu benda yang cikgu nak share adalah kalau kamu ingat dalam tajuk elektrik, okey, faktor yang mempengaruhi rintangan sesuatu konduktor adalah salah satunya adalah faktor suhu. Okey, jadi kalau sesuatu konduktor tu menjadi panas, okey, rintangan konduktor tu akan bertambah. Kan, kita senang nak ingat kalau macam tu. Bila konduktor tu panas, rintangan konduktor meningkat. Tetapi dia berlawanan dengan sifat termistor. Kan, termistor ni kalau dia panas, suhunya akan menurun. Okey, dia terbalik dengan konduktor biasa. Kalau konduktor biasa tu panas, rintangan dia meningkat. Okey, kalau termistor ni terdedah kepada haba, rintangan dia akan menurun. Okey, dalam keadaan suhu bilik, rintangan dia akan meningkat untuk termistor. Okey, boleh Itu yang cikgu nak kamu kaitkan lah. Takut tertukar kan. Okey, sebab termistor ni dicipta khas untuk litar transistor ni. Okey. So, ini adalah sambungan dia. Sama je kita pakai transistor. Okey, ada buzzer. Okey, kalau macam PPC kita pakai mentol kan. Kita boleh nampak mentol menyala atau padam berdasarkan keamatan cahaya. Kat sini kita pakai pembesar suara ataupun buzzer. Okey, buzzer tu akan berbunyi. Biasanya kalau kita fikir berlaku kebakaran, betul tak? Dalam sesuatu shopping mall ataupun bangunan yang ada sistem penggera, bila berlaku kebakaran, penggera tu akan berbunyi dengan sendiri. So, sebab tu kita pakai kat sini buzzer. Okey, buzzer tu akan keluarkan bunyi bila berlakunya kebakaran dekat tempat tu. Okey. Kat sini, okey, termistor kita labelkan sebagai R1. Okey. Bawah ni adalah R2 perintang tetap. Okey, kalau perintang peka PPC tadi dia berada dekat R2 boleh, berada dekat R1 boleh kan? Tapi yang paling mudah kita nak faham berada dekat R2 lah untuk PPC. Tapi untuk termistor kita kena letak dekat bahagian atas. Okey, nanti kita tengok kenapa jadi macam tu. Okey, jadi kita labelkan macam biasa. Dia punya terminal transistor, pengumpul, tapak, pengeluar. Transistor yang kita pakai adalah jenis NPN. Okey, ini tak ada masalah. Cikgu rasa semua orang dah faham dah yang ni. Okey, dah 2-3 video cikgu sebelum ni, cikgu dah terangkan dah tentang kenapa dia jadi NPN semua tu. Okey, sekarang kita buat dia punya kronologi dia. Okey, kita buat dalam keadaan suhu rendah dulu. Okey, suhu rendah ataupun suhu bilik lah. Kita buat suhu bilik lah, senang. Okey. Bila dalam keadaan suhu bilik, maksudnya termistor tu terdedah kepada suhu yang rendah, suhu bilik, suhu yang biasa. Okey, suhu yang biasa. Jadi apa yang berlaku? Rintangan, okey, cikgu akan tulis RT lah. Okey, RT ni merujuk kepada, T ni merujuk kepada nama dia termistor. Okey. Jadi dalam keadaan suhu rendah, suhu bilik, RT akan jadi tinggi. Kan, kenapa dia tinggi? Sebab yang ni yang kamu kena ingat. Dia berlawanan dengan sifat konduktor biasa kan. Okey, jadi bila suhu rendah, rintangan termistor akan jadi tinggi. Kan, sebab dia suhu rendah. Okey, yang kedua, okey, bacaan
voltan merentasi termistor juga akan tinggi. Okey, kenapa jadi macam ni? Ingat hukum Ohm. V sama dengan I darab R. Okey, R bertambah, V bertambah. Okey, nak tahu berapa bacaan merentasi termistor ni, kita kena letak voltmeter. Okey, voltmeter mesti selari dengan termistor. Okey, so ini adalah V lah. Okey. Jadi macam biasa sama dengan PPC tadi, kita pakai 6 volt. Okey, kita buat standard lah antara dua contoh tu, PPC dengan termistor, kita pakai bateri dia 6 volt. Okey. Jadi voltan merentasi termistor ni, katakanlah kan disebabkan rintangan termistor besar, bacaan voltmeter ni mesti besar. Paling besar pun mesti sama dengan 6 lah. Okey, katalah kita ambil 5 volt kat sini. Okey, 5 volt. Jadi menyebabkan voltan merentasi R2 ni akan jadi berapa volt? Okey, kalau atas 5, bawah ni akan jadi 1 volt. Okey, nampak? Sebab 5 tambah 1 mesti sama dengan 6. Okey, dapat kat situ Sama dia macam PPC tadi. Okey, sama dia macam PPC. Cuma kita letak termistor ni dekat atas. PPC tadi cikgu terangkan PPC berada dekat bahagian bawah. Okey. Jadi dalam litar transistor ni kita tahu litar belah kanan litar pengumpul, litar belah kiri yang bawah ni adalah litar tapak. Sekarang 1 volt ni akan menjadi voltan tapak. Kan? Sebab litar tapak dekat bahagian bawah ni. Atas ni bukan litar tapak. Okey, bawah ni litar tapak. Okey. Jadi bila macam tu, kita ambil sama macam PPC tadi. Okey. Voltan minimum untuk transistor ni hidup adalah 2 volt. Okey, kita samakan macam yang tajuk PPC tadi, senang. Okey, jadi bila voltan minimum 2 volt, sekarang kita tengok voltan tapak ni nilai dia 1 volt. Kan, jadi bila 1 volt kurang daripada 2 volt, jadi apa yang berlaku? Arus tapak ni akan menjadi terlalu kecil. Dekat sini adalah IB. Kan, disebabkan voltan tapak 1 volt kurang daripada voltan minimum transistor tu menyebabkan arus tapak ni jadi terlalu kecil. Jadi bila arus tapak terlalu kecil, arus pengumpul tidak dapat mengalir, IC. Okey, IC tak dapat mengalir. Jadi bila IC tak dapat mengalir, transistor tak dapat hidup, buzzer tidak berbunyi. Okey, jadi kita tulis kat sini. Okey, kita ulang baliklah. Okey, bila voltan termistor tinggi, okey, voltan tapak ni rendah. Okey, kat sini cikgu pakai VB VB ni merujuk kepada base. Okey, voltan tapak ataupun base voltage. VB ni maksudnya voltan tapak VT ni voltan merentasi termistor. Okey, sebab termistor dekat atas, R2 ni, kawasan R2, voltmeter yang merentasi R2 ni akan jadi voltan tapak. Jadi VB jadi rendah lah. Jadi bila VB rendah, yang keempat arus tapak akan jadi kosong ataupun terlalu rendah. Okey, yang kita bincang tadi kan, arus tapak kosong. Yang kelima, arus pengumpul juga akan kosong. Kenapa arus pengumpul jadi kosong? Sebab itulah prinsip transistor. Bila arus tapak kosong, arus pengumpul juga akan kosong. Okey. Yang keenam, transistor. Kan senang je, kalau kamu dapat arus pengumpul kosong, transistor akan off. Okey. Yang ketujuh, buzzer akan off. Maksudnya buzzer tak berbunyi lah. Kan buzzer tu diam, tak keluarkan bunyi. Sebab suhu bilik. Kan suhu bilik buat apa nak keluarkan bunyi buzzer kan? Bukan berlaku kebakaran pun. Okey, kat sini pun kamu dah boleh nampak kan. Suhu bilik, litar tu masih lagi, litar tu berfungsi tapi buzzer tu tak keluarkan bunyi amaran lah. Sebab dalam keadaan suhu bilik. Okey, nampak? Jadi kita boleh tahu dah bila berlaku kebakaran, suhu tinggi dekat bilik tu, buzzer akan berbunyi. Okey, kita tengok macam mana boleh buzzer berbunyi. Okey, kita buat belah sini. Suhu tinggi. Okey, suhu tinggi. Okey, yang pertama. Okey, bila termistor terdedah kepada haba, contoh berlaku kebakaran dekat suatu bilik tu, okey, rintangan termistor okey, akan jadi rendah. Lepas tu kamu kena hafal benda ni. Benda ni memang tak akan berubah. Okey, rintangan termistor rendah. Yang kedua, voltan merentasi termistor juga akan menurun. Sebab hukum Ohm, R berkurang, V berkurang. Okey, berkadar langsung. Okey, jadi 2 volt, bawah akan jadi 4 volt.
Kan? Jadi 4 volt ni berada pada litar tapak. Okey, 4 volt ni berada pada litar tapak. Okey. 2 volt ni adalah voltan berentasi termistor. Jadi yang ketiga dekat sini, voltan tapak akan jadi tinggi. B ni adalah base. B tu adalah base tapak. Okay, jadi bila atas kecil, bawah jadi besar lah. 2 tambah 4 sama dengan 6. Jadi kat sini kamu boleh nampak contoh yang cikgu bagi ni adalah voltan tapak dia adalah 4 volt. Dah lebih dah daripada voltan minimum untuk transistor tu hidup. Jadi apa berlaku? Arus tapak akan mengalir. Okay, yang keempat, IB akan mengalir. Kan, sebab dia voltan tapak ni 2 dan ke atas dia hidup dah. Sekarang voltan tapak dah jadi 4, dah lebih dah daripada 2. Jadi arus tapak memang akan mengalir. Okey, bila arus tapak mengalir, yang kelima, arus pengumpul juga akan mengalir. Kan, arus tapak mengalir, arus pengumpul akan mengalir. Yang keenam, transistor akan on. Kan, bila IC ada, arus pengumpul mengalir, transistor on. Yang ketujuh, buzzer akan on. Buzzer akan berbunyi. Akan mengeluarkan amaran. Sebab dia dapat mengesan berlaku kebakaran ataupun berlaku peningkatan suhu dekat bilik tu. Okey, jadi kat sini kamu boleh nampak kan. Okey, macam mana transistor bekerjasama dengan termistor untuk mengeluarkan amaran tentang suhu yang berada kat satu tempat tu. Dalam keadaan suhu bilik, suhu rendah, buzzer tu dalam keadaan off. Jadi maksudnya tak ada apa-apa berlaku lah. Okay. Once berlakunya kebakaran, suhu meningkat, buzzer tu akan keluarkan bunyi. Sebab inilah yang berlaku. Okay. Ini dia punya sekuen dia. Selepas ni jadi macam ni. Boleh. Okay. Macam mana pula kalau kita tukar tempat? Termistor kita letak kat R2. Okay. Perintah tetap dekat R2 ni buat naik dekat atas. So jadi dia akan bertukar lah dia punya dia punya keputusan tu akan bertukar. Maksudnya suhu bilik, buzzer tu berbunyi. Kan, bila berlaku kebakaran, suhu tinggi, buzzer tu diam. Maksudnya itu macam tak kena lah. Okay, maksudnya bila kita tukar tempat termistor dekat bawah ni, dia jadi macam tak membantu kan. Maksudnya bila kebakaran, buzzer tu diam. Tak ada bunyi. Kan, bila suhu bilik, buzzer tu keluar. Bila suhu bilik, buzzer tu keluarkan bunyi. Jadi maksudnya macam bising lah. Benda tu macam tak kena lah. Dia punya susunan yang salah lah. Okay, faham? Jadi untuk termistor, kita memang kena letak dekat atas. Baru kita boleh nampak benda tu logik lah dengan kefahaman kita. Okey, boleh. So, cikgu harap itu saja untuk video transistor sebagai switch automatik menggunakan termistor, perintang peka haba. Okey, jadi itu saja untuk video transistor. Okey, kalau kamu ingat balik, transistor mula kamu kena belajar, kamu kena kenal simbol transistor, jenis transistor, cara sambungan, lepas tu ada 3 aplikasi utama je. Penguat arus, okay, switch automatik perintang peka cahaya, switch automatik termistor. 3 benda tu. Okay, jadi cikgu harap kamu dapat bezakan ketiga-tiga tu. Okay. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Okay, jangan lupa subscribe okay, channel cikgu, share dengan ramai kawan-kawan. Okay, saya dah share dalam grup Twitter, grup IG apa semua dengan kawan-kawan, buat story apa semua. Okay, jadi terima kasih untuk video kali ni. Okay, jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih.